Assalamualaikum para penonton Malaysia hari ini. Anda bersama kami berdua menemani anda hari ini. Saya Sofia. Dan saya Hanif Miswan, dan kami agak istimewa kerana pada hari ini kita bermula di dataran ni. Maksudnya ada sesuatu yang kita nak kongsikan lah ya. Dan sesuatu itu kita mulakan dengan barang-barang yang percuma. Yang percumanya mesti akan menarik perhatian kita. Ya. Apa yang percuma tu, Sofia? Semestinya anda yang telah pun orang kata ke tempat kerja ke mana-mana hari ini akan menyedari bahawa tol hari ini adalah percuma. Dan bagi anda yang belum sedar lagi, dah bermula sejak malam semalam 12.30 malam dan sehinggalah 30 Oktober jam 11.59 malam. Make sure anda semua keluar sebelum 11.59 malam esok malam lah ya. Manfaatkan. Betul. Tujuannya adalah untuk siapa yang nak pulang ke kampung, bercuti bersempena dengan sambutan perayaan Deepavali ni. Difahamkan kerajaan sebenarnya berbelanja 38 juta ringgit lah ya untuk memastikan bahawa perjalanan semua orang lancar ke mana saja destinasi. Kalau tak pergi mana-mana pun tak apa. Kalau rasa macam hari ni kerja, saya punya tips lah. Balik ikut jalan yang ada tol. Ya. Semua tol pergi masuk. Kalau biasanya orang Malaysia ni kita akan kalau boleh nak elak tol, nak elak bayar. Tapi kali ni tak payah fikir dah. Anda lalulah semua tol yang ada memang percuma khas untuk anda, dibawakan oleh pihak kerajaan sendiri. Dia manfaatkan sebaiknya dan orang kata paling penting tu buat perancangan lah. Ya. Apa pun menyebut tentang Deepavali ni, kita pun ada satu yang sangat istimewa. Hari ni kita bawakan antara menu-menu menarik yang boleh kita mula hari ni dalam masak. Awak nak makan apa? Kalau saya nak makan meruku. Meruku? Meruku. Macam ada bau-bau meruku je ni. Sebab ada bau-bau tu dah dekat sangat dah ni. Rasa kita boleh terus ke sana kot. Kita bawa ke anda macam mana kita membuat menyediakan muruku yang dibuat dengan cinta, made with love. Serius ah? Betul okey, jom kita bersama dengan mereka ni, kita nak perkenalkan terlebih dahulu. Kita ada Tuan Haji Azrain Muhammad, Ketua Pemasaran Babas Produk Malaysia Sdn Bhd, dan juga ada Dr. Nalini S. Balakrishnan, Pengurus Kawalan Kualiti Babas Produk Malaysia Sdn Bhd. Selamat pagi kedua-duanya. Terima kasih. Saya suka melihat warna-warni busana Deepavali telah pun dipakai. Mungkin kita mulakan perbualan ini ya. Apakah sebenarnya yang menjadi tarikan, sebab kita melihat KJH yang sangat sinonim dengan penonton TV3 ni, Karnival Jom Heboh dan Babas selaku penaja utama. Mengapa? Okey, kita kembali lagi menjadi penaja utama untuk Karnival Jom Heboh Babas di Johor Bahru. Okey, tahun lepas kita bawa Jom Heboh di Pulau Pinang, di Kelantan, dan tahun ni kita bawa di Putrajaya, edisi raya. Dan kita tak lupa kepada orang di wilayah selatan. Kita dah ke utara, pantai timur, central, dan selatan kita belum lagi. Selatan belum lagi. Jadi Babas kita bawa Jom Heboh ke Johor Bahru kali ini. Kita mendapat banyak sambutan yang hangat dan positif. Jadi orang tanya, Babas tak bawa lagi ke Jom Heboh? Jadi kita bawa kali ini ke Johor Bahru lah. Betul. Saya paling ingat kalau Babas ni ada, mereka akan belanja nasi dengan lauk karinya tu kan. Nasi kari percuma. Karnival Jom Heboh ni, apa lagi antara aktiviti menarik yang akan dilakukan bersama-sama dengan pengunjung KJH nanti ni, Tuan Haji? Okey, kalau sebut pasal Jom Heboh, pastikan kita ada konsert. Jadi banyak artis yang akan hadir pada malam Sabtu Ahad itu. Di booth Babas juga kita ada promosi, kita ada jual goodies bag kita bernilai RM10 ada di depan ni. Yang depan ni Kalau di luar berharga RM15 boleh dapatkan pack-pack percuma, sebut kari ikan, daging, sup, kurma, cili semualah. Dan kita ada banyak-banyak hadiah-hadiah menarik. Dan ada juga aksi demo masakan. Dan kita bagi banyak-banyak sampling makan percuma lah. Satu hari daripada pagi sampai malam sampling makan percuma. Dan juga tak lupa aksi daripada Flying Chef kita, Chef Man, yang akan buat aksi roti terbang dan teh tarik. Semua yang terbang di udara ya. Dahsyat. Kita tanya juga kepada Dr. Nalini. Bau dah naik ni, Doktor. Bau dah naik dah ni. Dan saya percaya ramai yang menggunakan produk Babas ni ketahui manfaatnya. Bagi mereka yang belum menggunakan, apakah antara kelebihan dan manfaat menggunakan produk Babas dalam menyediakan makanan kegemaran mereka? Cik Azri? Cik Azri, Tuan Haji. Okey, produk Babas memang kita terkenal dengan kualiti dia, bermutu tinggi dan harga mampu milik. Dan paling istimewa, produk-produk Babas ni sangat sihat, asli sangat dan sihat. Maksudnya tiada bahan tambahan seperti pengawet, penambah rasa, pewarna, MSG, memang asli. Jadi penggemar-penggemar makanan sihat, kalau nak rasa keaslian, rempah-rempah kalau masak kari, masak lemak kan, memang Babas lah, produk Babas yang menjadi pilihan utama. Yang paling penting halal. Itu yang paling penting, halal. Okey. Tuan Haji bila cakap tentang produk-produk ni, lepas tu kita ni akan menyambut Deepavali kan berapa hari nanti. Dan kita nampaklah antara menunya maruku yang sedang digoreng pada ketika ini. Doktor,
apa antara menu-menu istimewa pada Deepavali nanti? Okey, untuk Deepavali biasanya kita start dengan muruku. Okey. Kita ada muruku, kita ada kuih ros, kita ada kuih denderang. Yang kat depan kita ni lah. Ya, ada resem, kita ada kuih ketiu rendai babas, kita ada giu rendai, keseri, payasam, kara muruku, omo podi dan macam-macam lagi. Oh, perfect. Dia complete. Dengar pun dah rasa Semua ada sedap. dekat babas ya. Semua ada. Saya tengok ini antara muruki yang dibuat fresh pagi ini, segar. Okey. Adakah kita memerlukan skill ataupun kepakaran tertentu sebab nak buat bentuk Nak buat ni pun muruku macam ni? susah je. Kita ada tepung muruku babas dah siap dengan bahan-bahan dia. Okey. Okey, kerja consumer just kena tambah air je. Oh, ya ke? Air, butter. Okey, lepas tu mix. Lepas tu terus bentukkan. Tu je. Macam tu je? Macam tu je. Mungkin Sofia ni boleh cuba. Nak cuba buat shape senang Sofia, je. silakan, Tak Sofia. susah. Hanif tak Buat payah ke? pusing-pusing je. Saya nak tengok produk. Sebab saya dah tadi tertarik melihat walaupun nampak mudah kita buat macam putaran tu sebenarnya saya rasa macam ada seni je. Apa Okey. bahannya tu? Ini Tekan apa saja. kita panggil ni? Ni acuan muruku. Acuan? Okey, acuan muruku. okey. Tekan je. Tekan Tekan je? je jadi bulat-bulat. Oi, awak buat ke kuda siap-siap ni. Pusing-pusing dia. Pusing ikut acuan. Pusing je. Pusing je. Tak apa. Lah macam tak jadi Nampak je. lain sikit lah. Ya. Ini shape baru. Shape design baru. Shape, design shape baru. Ya, design baru. Okey. Macam ni? je. Faham. Boleh, Okey, Minta sama maaf itu letak lah, macam ya. ni lah. Tuan Haji nampak mungkin boleh kesiwa kongsikan air. sambil-sambil Sofia buat Ya. percubaan yang baru ni. Apa lagi antara produk-produk yang akan dibawa ke Jom Heboh nanti ni? Okey, kita akan bawa semua rempah-rempah ratus kita. Okey. Dan kita juga akan bawa produk-produk istimewa Berat sempena sikit lah. Deepavali. Hanya waktu Deepavali je kita mengeluarkan produk-produk seperti kuih batu, kuih giu rendai, kuih muruku halus, muruku pedas. Kalau waktu lain kita tak ada keluarkan, hanya waktu Deepavali lah. Okey. Selain itu kita akan bawa semua rempah-rempah yang kita jual lah. Jadi orang di Johor Bahru jangan lupa datang di Carnival Jom Heboh Babas di Padang B, Angkasa Nambang Johor Bahru. Betul. Pada 1 hingga 3 November bermula 9 pagi sehingga 11 malam. Jadi jom datang ramai-ramai. Okey, menarik. Saya percaya warga Johor tak sabar-sabar ni nak memeriahkan. Awak pun akan ke sana juga. InsyaAllah, Hanif. insyaAllah. Tapi saya lagi tak sabar ni Tuan Haji. Ya. Okey, Jom Heboh kita tak sabarlah. Deepavali kita tak sabarlah kan. Ya. Saya tak sabar nak tengok apa rupa bentuk Sofia. Janganlah begitu. Dah siap ke boleh angkat? Nama dia Muruku Istimewa. Okey, ini Sebab cantik. dia lain daripada lain. Oh, ini ada simpulan kasih sikit Terima lah. kasih pulang kasih awak panggil. Thank you. Okey. Kejap lagi kita tunjukkan. Mungkin Deepavali nak menjelma ni doktor. Ya. Mungkin ada ucapan sikit Ucapan. Deepavali kepada semua. Silakan. Sempena Hari Deepavali, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Deepavali dan Deepavali Nal Wal Tekal. Yeah. Tuan Haji, ucapan Deepavali Tuan Haji kepada semua. Okey, kepada semua pengguna-pengguna Babas, produk Babas, terima kasih kami ucapkan dan selamat memandu kepada semua yang balik kampung bercuti di mana-mana. Hari ini toll free, besok toll free. Dan kepada semua penganut Hindu, kami di Babas juga ucapkan selamat Hari Deepavali dan Deepavali Navrataka. Terima kasih. Okey. Nanti kita jumpa di Carnival Jom Heboh insya-Allah di Johor Bahru. Dan mana muruku tadi tu Sofia? Dah angkat. Okey. Baik, jadi kita tunjuklah. Ya. Kita nak berehat seketika. Betul. Selepas ini kita ada banyak lagi topik yang sangat menarik hanya di Malaysia hari ini. Masih bersama anda di Malaysia hari ini dan Hanif kita akan bincangkan tentang burung merpati. Kita tengok macam satu haiwan yang orang kata tak bersalah lah, innocent, tapi sebenarnya boleh membawa penyakit. Siapa sangka sebenarnya kita boleh bercakap berkenaan perkara ini. Apatah lagi burung merpati ni adalah burung yang membiak di mana-mana. Ya, banyak kan. Dan kita pun suka. Nampak pun anak-anak kita pun akan itu burung merpati dan ialah mudah untuk kita recognize, kenal dan kita perkenalkan. Tapi sebenarnya ada beberapa kes yang membabitkan kepada keselamatan dan juga kesihatan, membabitkan najis burung merpati ini, ancaman burung merpati ini kepada paru-paru yang sehingga boleh membawa kepada faktor masalah kesihatan dan jangan tak tahu ianya juga boleh menyebabkan kepada kes kematian. Khususnya bagi mereka yang telah pun ada kata kesihatan yang tak berapa baik, kalau didedahkan mungkin membawa kemudaratan. Kita terus bersama dengan Profesor Madya Teknologi
Teknologis Dr. Muhammad Syukri Muhammad Aris, Ketua Kumpulan Inisiatif Penyelidikan Pengurusan Risiko Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan Fakulti Sains Kesihatan UiTM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor sudi bersama kami. Sama-sama. Harungi perjalanannya unik jugalah untuk hadir sampai ke sini. Betul. Untuk bersama dengan kita Doktor. Mungkin mukadimahnya kami dah lontarkan tadi berkaitan dengan burung merpati ni. Siapa sangka Doktor ya? Betul. Tapi daripada sudut kajian juga mungkin Doktor boleh mulakan berkenaan dengan realiti kepada isu yang kita cakapkan ni Doktor. Yalah, maksud berkaitan dengan burung merpati ni, kita tahu burung merpati ni memang cantik dan dia adalah macam kalau kita tengok dalam konteks dunia melihat burung ini macam burung yang comel. Kan? Dia macam symbol of peace. Kan? In fact, kalau kita ada macam nak exhibit certain event, so kita akan lepaskan burung merpati. Burung merpati betul. Dan burung merpati ini unik dan dianggap sebagai satu binatang yang macam baiklah, dan kita jadikan dia sebagai messenger, kita post surat dan sebagainya dulu kan zaman dulu. Tapi dalam konteks kenyataan ancaman burung merpati terhadap kesihatan ini, mungkin adakah ia betul fakta ataupun stigma? Adakah kita nak menjadikan burung merpati ini sebagai punca kepada masalah kesihatan keseluruhannya? Jadi daripada aspek itu kita nak lihatlah bagaimana perspektif mana yang kita nak nilai sama ada burung merpati ini harus dipersalahkan ataupun kita sendiri yang terlibat dalam isu ini. Saya rasa Doktor, untuk kita memahami dengan lebih lanjut sama ada stigma ataupun satu hakikat di mana ia membawa penyakit, mungkin Doktor boleh ulaskan lagi bagaimana burung merpati ini yang nampak begitu innocent, yang comel begitu, boleh menjadi satu punca bawaan penyakit kepada manusia. Jadi kalau lihat konteks dalam burung merpati ini, dia hidup agak unik. So dia hidup dalam berkelompok dan dia membiak setiap sepanjang tahun. Kalau Nisron Sofia perasan, burung merpati ini dia hidup tak lama, dia 2 hingga 3 tahun saja dalam tahun. Jadi hidup berkelompok dan dia akan jadi membiak dengan cara yang banyak. Jadi kita sebagai komuniti rasa seronok bila kita berada berdekat dengan binatang itu dan memberi makan dan sebagainya. Jadi bila kita dekat dengan kelompok burung merpati ini, so dia akan ada stigma mengatakan mungkin kita akan dapat impak kesihatan kepada kita. Jadi impak kesihatan ni, Sofia, kita lihat dari sudut kesihatan masyarakat ini, impak daripada binatang itu ataupun haiwan itu ataupun persekitarannya. Kalau persekitaran itu memang dah kotor, memang kalau kita dekat memang kita akan dapat impak kesihatan lah. Kalau haiwan itu membawa penyakit dan kita dekat dengan haiwan itu, kita juga akan dapat penyakit. Jadi dalam konteks bagaimana ianya memberi impak kesihatan kepada kita daripada najis yang dikatakan najis burung itu. Jadi dalam konteks najis itu kita lihatlah macam mana, sama ada najis itu kalau kita pegang ke ataupun najis itu kering ke dan dia akan jadi debu ke. Jadi itu konteks yang kita lihatlah bagaimana kuman yang dalam najis itu akan masuk ke dalam badan dan dia akan memberi satu impak kesihatan kepada kita. Dan adakah yang benar-benar memberikan impak daripada sudut semua yang doktor cakap tadi? Ya, betul. Maksudnya kalau kita tengok konteks najis merpati. So kalau sistem penghadaman burung merpati, kalau dalam sistem penghadaman itu ada jangkitan kuman contohnya, dan dia menghasilkan najis ataupun tinja kita panggil, dan najis itu akan mengandungi kuman. Dan kalau najis baru yang fresh, geli pula kita dengar kan. Cakap tentang najis ni. Fresh lagi tu. Yang fresh itu. Jadi kalau kita sentuh, definitely kita akan dapat kuman tersebut lah. Dalam konteks najis yang kering, maksudnya bila kalau najis ni, sifat kuman ni, dia pun macam binatang lain jugalah, haiwan lain. So dia memerlukan satu tempat yang sesuai untuk dia tumbuh, untuk dia membiak dan sebagainya. Bila terlalu lama dan pembiakan kuman di dalam najis itu akan bertambah. Dan bila dah kering dan najis ini akan jadi seperti debu-debu kecil. Bayangkan kalau kita burung terbang and then debu ini akan melayang. Kita panggil sebagai ampayan debu di udara. Dan kuman inilah yang akan dibawa melalui udara dan akhirnya individu yang berdekatan dengan kelompok burung tersebut akan terhidu udara tersebut yang mengandungi kuman. Doktor, kalau kita menyebut tentang konteks sebegitu kan, tanpa sedar tiba-tiba kita terhidu dan sebagainya, apakah penyakit bawaan merpati ini yang boleh kena terhadap manusia, yang orang kata kira penyakit yang serius maupun yang tidak serius, seperti bagaimana? Dalam konteks kuman, kita boleh kategorikan sama ada dia adalah bakteria ataupun kulat lah. Tapi kalau untuk spesifik burung merpati ini memang dua yang popular lah. Satu bakteria dan juga kulat ataupun fungi. So antara scientific name ini kita panggil sebagai histoplasmosis. Maksudnya dia dihasilkan daripada bakteria yang spesifik dan menghasilkan penyakit
dengan nama histoplasmosis. Dan simptomnya dia akan dapat penyakit pernafasan lah. Maksudnya ada batuk, sesama. Terutama sekali bagi individu yang memang dah ada immune system yang rendah. Asthmatic children. Jadi mungkin dia prone to get severe effect berbanding orang lain. Boleh bawa kematian ke? Kalau kematian mungkin bergantung kepada sistem imun. Kalau individu terdedah kepada kuman ini dan imun pada asalnya memang dah rendah, dan dia akan masuk dalam badan, dia akan memberi impak yang lebih dan akhirnya akan menyebabkan keadaan yang lebih kronik. Terutama sekali bila kuman ini dah berada dalam aliran darah, pergi kepada organ dan seterusnya kepada organ otak dan akan menyebabkan kematian. Okey. Ini sebenarnya sangat membuka mata kita juga lah, sebab ialah kita berjalan ke mana-mana pun, Waimah kalau pergi taman pun, ni kaki-kaki jogging ni semua ni kan. Nampak burung merpati, okey. Kita happy lah nak pergi dekat apa semua kan, sebab ianya jinak dengan kita kan. Kadang anak kerja pun kita kerja sekali. Dan menyedari. Belum kira yang bagi makan lagi. Ni akan dekat dengan kita. Okey, kita sebenarnya nak saksikan satu perkongsian ini babitkan pembersihan najis merpati ni. Kita saksikan terlebih dahulu, kita sambung perbincangan kemudian. Di tengah-tengah kesibukan bandar, merpati sering dilihat berterbangan malah menjadi simbol kehidupan yang dinamik. Namun tanpa sedar, di sebalik kehadiran burung-burung ini juga boleh mengganggu keselesaan serta membawa ancaman kesihatan yang serius melalui najis yang ditinggalkan. Di kawasan perumahan, burung merpati kelihatan berkeliaran di atap dan ruang terbuka seperti tempat letak kenderaan. Bagi pemilik kediaman ini, Wan Muhammad Fauzi Wan Nawang, beliau resah dengan kehadiran burung merpati yang semakin banyak bersarang dan meninggalkan najis di sekitar rumahnya. Kita sebenarnya masuk sini dalam tahun 2014. Jadi selepas 1-2 tahun tu dia jadi macam tempat yang jadi kegemaran kepada burung-burung ni lah. Jadi start pada tu asalnya tak begitu serius lah. Jadi kita rasa macam awalnya tu macam bagus je ada burung-burung kawasan sekeliling kita. Tapi kemudian tu dah jadi banyak buat masalah. Memang kita buat banyak bacaan dan kita risaulah kan. Jadi dari segi tu kadang-kadang kita ni pun datang dari kita sendiri pun rasa macam kalau kita ada sakit-sakit ke demam ke, adakah asal daripada masalah ni. Sedar akan ancaman ini, khidmat kepakaran diperlukan bagi memastikan keselesaan dan kesihatan mereka sekeluarga terjamin. Setakat yang basic tu kita tahulah. Tapi lebih berhati-hatilah, maknanya dari segi inisiatif yang kita ambil itu memang asalnya supaya tak, selain daripada kebersihan, kesihatan lah. Kerja-kerja pembersihan perlu dilakukan oleh mereka yang pakar untuk memastikan kawasan yang terjejas oleh najis merpati dibersihkan dengan betul. Pelbagai peralatan khas yang dibawa seperti penyembur air berkuasa tinggi, penyedut debu, jaring dan sebagainya digunakan bagi memastikan kerja-kerja pembersihan dijalankan dengan lebih efektif. Kita pun sedia maklum, najis burung merpati ni dia boleh bagi pada efek kesihatan kita. Jadi kita kena masa kita nak buat kerja tu, kita kena aware lah dengan semua orang kata risiko-risiko yang ada. Jadi pemakaian body harness, kelengkapan keselamatan, pemakaian PPE, penutup mulut tu sangat penting lah supaya benda ni tak bagi efek pada kita yang buat kerja semua ni. Dalam tidak sedar, wira-wira ini yang seringkali tidak dipandang menghabiskan masa dan tenaga mereka untuk melaksanakan tugas berisiko ini. Sudah pasti tanggungjawab yang dipikul ini mampu memberi keselesaan kepada orang lain, bahkan membantu mengurangkan ancaman kesihatan yang boleh berlaku pada masa akan datang. Itu antara risiko yang dihadapi mereka dalam kerja pembinaan pembersihan ini yang kita tak sedar. Sebab memang paling terdedahnya apabila berada dalam kawasan outdoors begitu kan. Dan penyakit yang boleh dihidapi oleh mereka ni adakah boleh dihindari dalam apa jua cara? Mungkin terdapatnya ialah antara langkah-langkah tertentu yang perlu dilakukan, Doktor. So, langkah kawalan kita boleh buat dalam banyak cara. Terutama sekali kita try to prevent kill them lah. Maksudnya jangan, kalau boleh kita start with the option untuk membunuh burung merpati ini. Dan dia haiwan yang perlu kita pelihara. Jadi kalau ia punca, mungkin kita tengok daripada perspektif mana yang kita boleh cuba atasi. So langkah pertama adalah kita cuba kita modify habitat dia. Okey. Contoh,
kita tahu kawasan itu memang banyak burung merpati dan dia tinggal di situ. Jadi kita cuba musnahkan ataupun kita cuba ubah tempat tinggal. Buat sarang di pokok dan pokok tu tinggi, kita cuba cantas pohon dia. Kalau ada kelopak air, kurangkan kelopak air. Satu yang saya cuba nak sampaikan mesej kepada semua masyarakat, not to feed pigeon, especially to urban pigeon. Oh jangan Okey. Bila kita feed the urban pigeon, of course dia ada benda yang baik lah. Dia juga memberi terapi minda. Setengah orang rasa macam very peaceful, macam bagi makan ikan dan sebagainya. Tapi bila when kita overfeeding di burung merpati ini, so population tu akan bertambah dan jadi tidak terkawal dalam hutan Sofia. Bila isu tak terkawal, jadi najis ni tidak dapat diselenggara dengan baik dan isu kesihatan akan timbul di situ. Okey. Sebagai mungkin ibu bapa bila ada anak-anak kecil, sebab ialah itu juga cara untuk kita memperkenalkan kepada hidupan yang lain kan. Betul, dan juga menjadikan mereka ada sifat empathy dengan memberi makan dan sebagainya. Okey. Apa langkah yang terbaik juga untuk seimbangkan perkara ini? Dan sama-sama kita tak nak buat mereka benci pula. Nanti kita cakap burung merpati ni tak elok pula untuk kanak-kanak kan. Tapi sama-sama juga untuk memastikan bahawa ekosistem ni terjaga juga. Samalah, saya pun macam anak saya suka binatang juga. So kami juga adalah peminat haiwan juga. So, anak saya tiap-tiap tahun kena pergi zoo. Samalah. Anak kita semua samalah. Kan? Cumanya saya tak membeli burung lah. Saya beli ikan. Jadi kita senang nak kontrol. Okey. So kalau untuk berhadapan dengan anak kita yang suka binatang, suka haiwan begini, jadi kita janganlah discourage mereka untuk tidak memberi makanan. Jadi kita mengambil perspektif di mana educate dengan perspektif yang lain. Kita boleh explain sifat binatang bagaimana, cara kita nak mendekati haiwan itu bagaimana. Mungkin selain daripada cara memberi makanan, kita boleh educate anak kita dengan cara yang lain. Gitu. Saya faham. Kalau katakan satu kawasan ni ada bilangan burung merpati yang tak boleh dikawal. Contohnya, apa yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan khususnya dalam mengawal populasi tersebut? Sebab kita cuba untuk tidak membiarkannya kan, tak bagi makan dan segala itu. Kalau terlampau tinggi sangat population dia, apa yang boleh kita lakukan? Itulah seperti saya kata tadi itu, maksudnya selain daripada kita modify the habitat, kita boleh buat dua lagi cara, maksudnya yang selalu diamalkan oleh kita punya pihak berkuasa tempatan lah. So seperti pengalaman mereka untuk menangani masalah gagak dan sebagainya. Mereka akan membuat method exclusion, maksudnya cuba mengalihkan habitat burung kepada tempat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan repellent lah. Sejenis bahan kimia yang boleh mengelakkan mereka bertenggek di bahagian-bahagian atau tempat yang mungkin jadi favourite spot burung merpati ini. Ini macam nak halau mereka daripada tempat tu lah. So as I said, jangan kita pada option untuk membunuh lah. Dan yang ketiga adalah last option lah, kita pasang netting, spike. Selalunya kalau di celah-celah bangunan, uniknya burung merpati ini suka cari spot yang senang nak bertinggi dan buat sarang. Jadi dia akan cari tempat. Pasal mereka duduk di bandar. So, diorang agak terdesak untuk mencari tempat tinggal. Jadi dengan tempat-tempat begitu untuk diorang survive di kawasan bandar. Dan last option Arifin Sofia is basically kita trapping and shooting. Trap and shoot. Itu yang kita elak lah ya. Itu kita elak. Doktor, saya nak sambung apa yang doktor cakap tadi, suka di bangunan sebab di kawasan bandar lah kan. Hutan-hutan pun tempat mereka mungkin bangunan ni. Kalau tengok celah-celah ni mungkin adalah sarang-sarangnya kan. Yang kita tak nampak kan. Yang kita tak nampak lah. Mungkin di bangunan-bangunan anda pun nanti kat tempat kerja apa semua kan. Adakah yang berbahaya untuk melihat kepada adanya sarang-sarang burung merpati di bangunan-bangunan kita ni? Kalau sebut pasal bahaya ni ada dua kelompok lah. Satu kita sebagai manusia, public health lah. And then satu lagi pekerja. Mereka ini yang bekerja memang dialah yang menyelenggara dan juga membersihkan kawasan-kawasan seperti itulah. Betul. Jadi bila diorang buat penyelenggaraan tu, jadi mereka terdedah direct kepada pendedahan terhadap burung merpati ni, najis ataupun sarang burung tersebut. Jadi penyelenggaraan tu seperti kita tengok LBT tadi tu, maksudnya keperlukan pelindung, pelitup muka dan sebagainya. Rumit juga kan? Kadang-kadang mereka tak tahu. Habuk biasa je. Yalah. Sebenarnya habuk tu sebenarnya dalam tu ada kuman yang kita pun tak tahu. Jadi kesianlah. Jadi kita nak pastikan yang pekerja ini dia aware dan diberitahu tentang perkara ini. Dan kita dalam bangunan kadang-kadang ada sarang burung najis yang dalam aircon kita pun tak tahu. Dan kita tahu di dalam penghawa dingin ini kadang-kadang ada filter, ada penapis. Dan penapis ini kita boleh anggap dia boleh menapislah kuman tersebut. Tapi adakah penapis ini diselenggara dengan baik? Kan kita kena tukar, bersihkan selalu. Jadi bila tidak terselenggara dengan baik,
kuman ini akan masuk dalam bangunan dan dia akan masuk dalam sistem pernafasan kita lah. Doktor, kalau kita macam cakap tentang pernafasan ni agak risau juga tapi Betul. adakah terdapatnya sebarang simptom? Contohnya seseorang itu sebenarnya dah terkena ataupun terbau barang bawaan merpati ini. Dah masuk dalam lah. Dah masuk lah. Kan, Ke macam batuk-batuk sesama biasa saja ke macam mana, doktor? Simptom dia lebih kurang sama dengan sistem masalah pernafasan yang lain. Ya. Baik. Macam kita ada COVID dan sebagainya kan, jadi sistem yang sama. Jadi kalau dari segi bau, susah, especially untuk najis yang kering ni. Jadi kita kena pastikan kita kena always listen to our body lah. If let's say it's come to the symptom that you dah ada batuk sesama, jangan anggap perkara biasa lah. Okay. Kalau dah delay sampai 2-3 hari tu, Sofia, kita macam Ada something lah tu. ada something lah. You have to take a break and then get medication lah. Dan ada satu stigma juga sebenarnya, saya tak tahu lah kalau doktor pernah dengar ke tak, apabila najis kering tu kan, dia dah kena cahaya matahari apa semua, kita akan anggap macam okey, semua kuman-kuman dah mati. Yes. Salah tu. Ya. Salah sebenarnya, lebih berbahaya. Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Saya suka sebenarnya cara doktor explain ni, suara sedap lah. Oh ya ke? Oh okey. Macam pelakon suara. Boleh. Pernah berlakon kan? Tidak pernah. Okey. Tidak pernah. Boleh. Terima kasih doktor sebab Terima kasih, berikan kita Sofia. gambaran penuh supaya kita lebih faham lah Ya. jangan ambil ringan, jangan ambil enteng ni bab keselamatan dan kesihatan khusus untuk anak-anak kecil juga untuk kita sentiasa memantau. Okey, memantau-mantau juga kita nak berehat seketika sebab lepas ni kita ada kempen beli barangan Malaysia. Yeay. Kita akan bawakan di sini di Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini, kempen beli barangan buatan Malaysia, KBBM. Ini bukan satu kempen yang baru dan saya percaya ramailah sekali termasuk saya membesar mendengar berkenaan dengan kempen ini dan difahamkan kempen ini sebenarnya lebih berusaha daripada saya. Itu yang kita nak kongsikan berkaitan dengan kempen beli barangan Malaysia ini. Saya bersama dengan Tuan Adi Ratno Cik Ani, pengarah bahagian pembangunan perniagaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Selamat pagi. Terima kasih, Anil. Ya, sudi bersama dengan kami. Mungkin sebagai permulaannya kempen beli barangan buatan Malaysia ini. Okey. Serba sikit berkenaan kempen beli barang buatan Malaysia. Sebenarnya kalau ikutkan pada umur KBBM ni, kita sebut kempen, macam saya cakap dengan Hanif awal tadi, kempen ni biasanya kita dalam tempoh yang pendek. Tapi untuk KBBM kali ni, bukan kali inilah, KBBM ini kita memang teruskan sejak tahun 1984 dan tahun ini dah tahun 2024 dah 40 tahun. 40 tahun. Ya. Tadi Hanif ada tanya, berjaya ke setakat ni 40 tahun, adakah kempen yang kita buat? Ya, berjaya. Saya insya-Allah saya berani cakap berjaya sebab kita nampak kalau tidak kita tak berkembang sampai ke hari inilah, maksudnya daripada segi ekonomi dan sebagainya, specifically untuk usahawan dan juga PMKS di Malaysia spesifik lah. Ya, Tuan Adi, mungkin kita melihat kepada perjalanan kempen ini yang kerap diwara-warakan oleh pihak kerajaan sendiri juga. Apakah sebenarnya objektif dan juga hasrat kerajaan, objektif utama untuk kempen ini? Okey. Khususnya pada saya lah dan juga apa yang digariskan oleh kerajaan, bukan sahaja kerajaan hari ini tapi sejak bermulanya kempen. Kalau kita ingat pada tahun 80-an, 1984, kita baru pertama kali mengeluarkan kenderaan Proton Saga yang sampai hari inilah kita kata menjadi kebanggaan terutamanya pada tahun 80-an itu. Ya. Sebelum datangnya kenderaan yang kedua Pro2 dan sebagainya. Ya. Dan waktu itu kita sangat-sangat bangga walaupun ada apa dia sebut, kalau sekarang ni dipanggil netizen lah. Kita kata waktu tu buat daripada Milo dan sebagainya, tapi sampai hari ini boleh katakan dia jadi diecast untuk Proton Saga pertama tahun 80-an tu sekarang ni kan, kalau tengok di talian lah. Ya. Dan nak menunjukkan betapa pada waktu itu kita sangat prihatin dan sangat sayangkan apa sahaja yang dikeluarkan oleh negara kita. Dan objektif tadi bila tanya pasal objektif ialah kita nak make sure ekonomi dan juga pengaliran keluar duit ataupun kewangan kita ni supaya masih terkandung di dalam negara Malaysia sahaja negara, berbanding kita mengutamakan ataupun membuat pembelian perolehan daripada luar negara lah. Okey. Cik Adi, mungkin antara inisiatif-inisiatif yang ingin dilakukan juga oleh pihak kerajaan dalam kempen yang berterusan ini? Okey. Bagi tahun-tahun kebelakang selepas pada kita selesai pandemik, kita melihat bahawa kita tidak boleh lagi hanya mengkhususkan
kempen ini di dalam negara saja, Nif. So kita dah bawa bersama-sama dengan rakan-rakan strategik kita yang berada di Malaysia sekarang, tetapi dia berasal daripada luar. Contoh Jepun, kalau boleh saya sebut, boleh. Salah satu syarikat Jepunnya, kemudian salah satu lagi pasaran besar yang dia punya ibu pejabatnya di Dubai, contoh. Kita gunakan strategic partner yang ini untuk bawa barang-barang kita dan test market di lokaliti ataupun di parent negara yang menjadi host utama kepada syarikat ni tadi, untuk kita kembangkan pasaran kita dan kita punya produk lah. Nak tunjukkan di luar bahawa kita juga adalah standing dengan mana-mana negara kat dalam dunia ni. Kita punya produk F&B, kita punya produk daripada segi pakaian dan sebagainya kita bawa. Dan kita tunjukkan this is made in Malaysia. Kalau boleh saya sebutlah. Itu yang paling penting tu kan. Dan ialah ramai mungkin yang melihat kepada produk tempatan sahaja, apabila dia bersaing dengan produk antarabangsa dia akan agak sedikit orang pandang sepi. Tapi itulah mungkin masih dengan kempen beli barangan buatan Malaysia ni, Encik Adi. Ya, itulah main objektifnya, dan kita nak memperkenalkan sebab kita dalam dunia hari ini kita sebut sebagai globalisasi, kita membenarkan nak tak nak dalam keadaan hari ini kita terpaksa lepaskan juga barang-barang perkhidmatan services, termasuk kalau Hanif perasan kan, kalau kita keluar kat Damansara depan sini macam-macam kafe-kafe yang bukan bernama tempatan. Kan kita open, kita kata kita terbuka. Tapi dalam masa sama saya ambil salah satu hak-hak pengguna. Kita ada pilihan. So kita pilih untuk support dan pilih untuk consume di kedai ataupun barang yang disediakan ataupun dinikan oleh rakyat Malaysia untuk Malaysia. Okey. Tuan, mungkin sedikit rumusan dan juga pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia, sebab saya percaya ini adalah untuk memberikan lagi kesedaran demi kesedaran dalam usaha untuk terus menyokong kempen beli barangan buatan Malaysia ini. Saya terpaksa guna emosi sikit, Hanif. Okey, silakan. Saya lahir dan membesar di utara. Dan saya kata saya rakyat Malaysia. Sama juga yang kat luar. Yang mana mengaku kata dia rakyat Malaysia, yang hari-hari bercakap berkenaan Hyundai kerajaan sepatut buat ini dan buat itu dan sebagainya. Kenapa tidak? Anda semua yang kat luar lahirkan rasa kasih dan sayang itu untuk kita support, kita utamakan. Kalau dah tak ada, then okey, Nif. Contoh yang memang dah tak ada dalam negara kita, tak ada dah produk Malaysia yang boleh kita ni. Tapi banyak sangat produk-produk yang kita keluarkan dalam Malaysia yang specifically, contohnya macam F&B punya ni, untuk makanan, pakaian dan sebagainya yang ada, yang boleh pilih. Tunjukkan di situ. Mungkin ramai juga akan kata sedikit mahal dan sebagainya. Kenapa dia sedikit mahal? Sebab dia daripada skill ekonomi dan sebagainya lah. Dia tak boleh nak keluarkan banyak. Macam contoh, kita boleh order barang 1,000, kita boleh dapat harga yang lebih rendah. Tapi kita order 100. That's the thing. So bila kita support production ataupun pengeluaran untuk barang-barang terbabit akan membesar, kilang dia akan besar, makanya kos akan rendah. Dan insyaAllah one day kita boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan mana-mana produk pun. InsyaAllah sampailah kita kata one day kita ke mana-mana, lapangan terbang, drop down dan kita ternampak itu barang Malaysia. Ini barang Malaysia. Dan sebagainya, insyaAllah. So pesanan saya, barang baik, barang kita. So jom sokong dan beli sebagai tanda kasih dan sayang kepada Malaysia. Terima kasih, Nif. Terima kasih, Tuan, kerana sudi berkongsi bersama kami kempen ini. Tuan Adiratno Cik Ani, Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Taraf Hidup KPDN, berkongsi berkaitan dengan kempen beli barangan Malaysia. Jadi kita supportlah perniagaan tempatan. Okey, antara yang kita nak support juga, kejap lagi kita nak bawakan kepada anda ini juara-juara, pemenang-pemenang di depan dan juga di belakang tabir. Our very own lah, akan kita kongsikan dengan anda pemenang untuk Anugerah Sri Angkasa 2024 di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Tibalah masanya saya dengan Hanif tadi nanti untuk membawakan mereka pemenang-pemenang Anugerah Sri Angkasa. Okey, ini Pemulas TV terbaik. Kita bagi tepukan dulu kepada mereka. Yeay. Dah ambil. Tepuk. Kat luar tepuk. Ini kita punya produk ni. Ini kita punya produk.
perkenalkan. Okey. Awak tak payahlah kita perkenalkan yang kat sana. Kita Rishi Gesanamambiar, anak lelaki Sivasang Garam. Kita panggil Rishi saja, juru kamera kita. Dan dia adalah pemenang untuk juru kamera TV SCP terbaik ASA 2024. Aplaus. Dan juga yang di hujung sana. Muhammad Hairul Izwan Aminuddin, juru kamera TV MCP terbaik Anugerah Seri Angkasa. Dah boleh senyum. Ya, dan tidak lain, tidak sahabat bukan. kami yang kita banggakan, pengulas TV Sangat, terbaik sangat. ASA Yes. 2024, Ahmad Petri Yahya. Kebanggaan. Kita bangga sebab kita di Media Prima kita merangkul 17 anugerah di ASA ni. Nah, mungkin kita mulakan dulu dengan Petri. Petri lah. Ya, telah pun dinobatkan sebagai ikon bahasa tahun ini dengan banyak kategori ya dalam ASA, 5 kategori dan merangkul sebagai pengulas TV terbaik. Berkat. Apa perasaannya? Itulah dia, walaupun sekalipun tak menang malam tu, tapi sudah menang dari segi peribadilah. Sebab kalau ikutkan campur TV radio saya ada 8 pencalonan. Jadi dah rekod peribadi. Cuma malam tu saya pergi betul-betul untuk meraihkan temalah. Jadi untuk meraihkan hasil kerja. Sebab walaupun saya seorang, tapi sebenarnya bila kita seorang pengacara ni, tapi kita perlukan kameraman yang baik kan. Mereka ni lah yang tunggu lumus untuk dapatkan visual, editor semua. Jadi kena hargailah, kena betul-betul kita menjiwai program yang kita buat tu lah. Alhamdulillah. Ini kali kedua kan, sebelum ini pengacara TV terbaik kan. Nanti akan datang mungkin Sofia pelakon terbaik ke, Hani Miswan. Pelakon terbaik Saya tukang ni lah, teknikal juga lah kot kepada pelakon terbaik ni. Petri, tahniah Petri, kerana anda juga merupakan antara wakil kami jugalah ya, antara rujukan kami di sini, dan ini orang yang hebat lah. Orang yang hebat ni selayaknya diangkat, dan yang hebatnya juga adalah diwakili dua orang ni daripada juru kamera kami. Rishi selaku pemenang SCP ni, juru kamera TV SCP terbaik ni. Apa program yang dihantar ni untuk pencalonan dapat kemenangan ni? Tinta Syurga. Program tu berkisarkan berkenaan dengan pasal Al-Quran, terbitnya Al-Quran. Daripada starting sampai terbitnya sebuah Al-Quran. Alhamdulillah. Dari dulu dia buat program agama. Sampai ke Nepal semua. Minta maaf saya pula ya. Saya pula lah. Bolehlah awak sekali lah, sebab tu awak pengulas. Awak pengulas lah ni. Okey, apa yang menjadi intipati tersebut untuk peroleh kemenangan sebegini? Saya percaya bila di lokasi tu, di lapangan, kita tak fikir tentang nak menang anugerah ke apa, tapi untuk menyampaikan yang terbaik dari segi visual dan sebagainya. Apa yang menjadi rahsia kejayaan, Rishi? Bagi saya research. Sebelum start shooting, saya dah start buat research pasal Al-Quran. So Al-Quran ni benda suci. So everything, the shot style have to be very clean, bersih, glowing. So that is the style of. Dan penting sebagai seorang juru kamera untuk ada elemen-elemen dan mengetahui elemen apa yang anda nak shoot tu. Harus. Itu sangat penting. Sebab kalau kita tak faham pasal storyline, what the director nak, so kita tak boleh nak produce something very good. Research tu sangat-sangat penting. Sangat penting. Dia dah pecah tradisi. Mula tambah sikit. Sebab biasa yang menang kategori drama, juru kamera drama. Ini pertama kali kategori dokumentari dia dapat. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan kalian nantilah kalau kamera ni boleh ambil, sebenarnya ramai yang ambil gambar sebab teruja dengan adanya mereka ini. Dan sebelum kita nak temu bual mereka ni, kecuali Petri lah, lagi dua orang ni minta ni soalan tolong elok-elok sikit ni. Sebab mereka tak biasa berada di depan kamera. Biasanya mereka di belakang kamera. Hairul ni adalah sahabat saya juga, seorang kameraman yang hebat dan memenangi, mewakili rakan-rakan yang lain untuk juru kamera TV MCP terbaik Anugerah Seri Angkasa 2024. Hairul okey Okey, nampak peluh-peluh sikit tu. Okey Nervous. Hairul, program apa dan macam mana sebenarnya sepanjang program tersebut? Program yang menang untuk Anugerah Seri Angkasa ni Anugerah Juara Lagu 37. Okey. Kenapa? Satu lagi tak sangkalah program AJL ni akan menang sebab tak expect pun, sebab saingan pun hebat-hebat semua. So bila menang ni kira satu pencapaian yang terbaik lah untuk kita orang kat unit kamera ni. Sebab macam AJL MCP ni dia bukan seorang tapi dengan penggunaan kamera yang banyak. Okey, berapa keseluruhan kamera? Satu pasukan lah. AJL 37 12 kamera. 12 kamera Wow. So setiap kamera tu ada fungsi dan peranan masing-masing lah. Macam saya operate untuk Steadicam. Steadicam yang
pegang sini pusing-pusing atas pentas tu lah Yang kebiasaannya mendapat komen ramai tu lah ya. Betul. Komen dan kecaman lah dari netizen. Saya percaya formasi itu perlu orang kata dititik beratkan sebab ramai dalam satu pasukan kan. Tapi apa yang menjadi yang awak paling pentingkan sekali bila awak nak mendapatkan shot itu sebagai yang mengendalikan Steadicam? Shot tu kalau ni kita nak bagi yang terbaik sebab ramai yang tengok. Kan? Kalau kita bagi satu benda yang ni tak cantik, mesti ramai yang tak suka kan. Dan satu program tu akan jadi tak cantik lah. Buruk lah. Jadi untuk mengendalikan Steadicam ni, sambil kita buat tu, kita sentiasa, otak kita sentiasa berjalan juga. Berjalan. Berat Steadicam tu? Berat lah. Dan sebab tu memerlukan orang sandar menjawab. Dia stamina lah yang penting. Macam mana koordinasi tu? Saya selalu tertanya-tanya. Macam mana awak in, out, apa semua tu apabila buat Steadicam ni? Dia koordinasi tu sebelum kita rehearsal, kita akan berbincang dulu dengan director. Okey, sama ada sesuai ke tak dengan shot ni. Boleh kita, kalau director cakap okey, so kita akan proceed. Biasanya idea tu datang pada operator sendiri. Okey. Awak yang jual shot juga ya? So kita akan jualkan shot. Kalau director terima, maknanya satu ni lah. Dan setiap AJL pun saya akan cuba buat yang shot yang lain. Okey. So dia tak semestinya sama naik, aja. Sama naik atas pusing, naik atas pusing. Macam AJL 37 ni, dia punya ni yang saya rasa amat berat lah. Shot untuk lagu Marsha. Okey. Sebab kita perlu ambil daripada cermin dan kompos. Okey, kita berbalik semula kepada Tuan Fitri Yahya. Sebagai seorang ikon bahasa, ikon yang segala bidang yang diceburi. Kita betul bangga dengan Fitri Yahya ya. Dan melihat dalam kemenangan ini, anugerah diterima ini bagi aduan jiwa hati tertinggal di Suria TV9. Apakah mungkin antara cabaran pada ketika itu dalam penggemaran yang kita tidak tahu ya, orang yang menonton di hadapan kaca TV ni tak tahu apakah struggle cabaran Fitri Yahya pada ketika itu? Saya ingat bukan hanya tentang episod ni saja, tapi aduan jiwa ni memang susah lah, memang mencabar. Saya rasa mungkin juri lihat kepada kualiti perbincangan tu lah. Sebab benda-benda yang berat ni kadang-kadang melibatkan emosi. Kadang kita ni hanya tak boleh hanya tanya soalan, tapi lepas daripada respon dan kita memberi respon, kita tengok kita ni ada ilmu tak tentang apa yang dia bincangkan tu. Jadi nak masuk dalam perbincangan tu, kita kena buat satu kajian yang sangat mendalam lah. Dan program sendiri pun memang sangat mencabar sebab mencabar kerana itulah saya menangis, banyak menangis sebab yang ditemu bual tu yang sesedih. Ibu yang hilang anak tak jumpa, kemudian isu tentang kita nak temu bual tu, lepas dah settle temu bual, kita pula diugut sebab orang yang sebab dia minta duit dan sebagainya. Kita dah duit ni orang yang macam-macam kan. Kategori pelacur lah, kategori yang macam-macam lah. Jadi selepas kita kesedang kita nak bawa orang yang dalam dunia yang gelap untuk ditemu bual, mereka mahukan wang demi wang. Kita dah memang bayar untuk talent payment contohnya kan. Lepas tu nak lagi mencabarlah melayani Kirainah semua. Kadang-kadang kita dah temu buat tapi bila nak siarkan orang tu dah meninggal kerana diuji kesakitan kan. Jadi saya ingat sebab saya pun tak jangka menang kategori ni kerana zaman dahulu kita dibuai oleh kehebatan pengasukan Datuk Hasbullah Awan dan sebagainya. Tapi ada kawan saya yang membaca tradisi, dia buat ulasan tentang katakan MH 370 mendalam. Jadi akhirnya bersilih gantilah antara pengulas sukan dengan pengulas perbincangan yang berat-berat. Baik. Dah ada trivia lah bila Fitri cakap tentang pengulas sukan tu. Tak, saya pun hantar dua pencalonan untuk kategori yang sama. Dua-dua tak layak top 5. Sebab bila pemenang ni Fitri ya, kita fahamlah kenapa. Tahniah sekali lagi kepada kedua-dua. Belum. Tak apa. Kita nak ucap tahniah kepada semuanya. Kalian adalah kebanggaan kami. Sekali lagi kita tepuk. Ramai ni, beribu-ribu peminat. Bangga. Dan kita doakan yang baik-baik dan setinggi-tingginya. Semoga ini menjadi pemangkin bagi generasi yang seterusnya untuk menjadi sehebat kalian bertiga. Betul. Dan teruskan berkarya ya. Teruskan berkarya. Rishi dah nyanyi ke? Rishi ada persembahan Rishi? Cik ada janji untuk kami? Tak. Di Bali. Tak ada ucapan Itu dia kan ni kata pemenang pada malam tersebut, malam anugerah Sri Angkasa. Itu ya Rishi. Itu dia. Semangat. Tahniah sekali lagi. Semoga terus berkarya. Ni ada permintaan ni, ucapan Deepavali sikit Rishi. Okey, saya ingin mengucapkan selamat hari Deepavali kepada semua rakyat Malaysia.
Itu saja. Dan juga kepada anda. Tahniah sekali lagi kita nak ucapkan kepada ketiga-tiganya kerana terus memberikan karya yang terbaik kepada anda semua. Okey. Saya ada perkara saya nak kongsikan ini berkaitan dengan Karnival Jom Heboh kembali ke Johor Bahru dengan pelbagai aktiviti menarik di Padang B Angsana Johor Bahru Mall dari 1 hingga 3 November ini. Singgah di booth Puspakom untuk mendapatkan khidmat nasihat keselamatan kenderaan anda dan sertai cabutan bertuah kami. Ingin memenangi pemeriksaan percuma daripada Puspakom? Ikuti Puspakom Official di Facebook, Instagram dan TikTok dari 28 hingga 31 Oktober. Untuk maklumat lanjut, jumpa anda di sana. Okey. Karnival Jom Heboh. Sofia, kabarnya ada juga perkara nak dikongsikan, silakan. Ya, juga di Karnival Jom Heboh yang akan berlangsung tidak lama lagi dari 1 hingga 3 November di Padang B Angsana Johor Bahru Mall. Jadi ayuh datang beramai-ramai ke booth Babas untuk dapatkan pelbagai pack produk Babas secara percuma. Promo goodies bag bernilai RM10 dan menang banyak hadiah menarik dari Babas. Ada juga banyak sampling makanan yang diberikan secara percuma, demo masakan, aksi roti terbang oleh The Flying Chef, Chef Mat dan paling istimewa penampilan khas personality media prima di booth Babas sepanjang 3 hari Karnival Jom Heboh Angsana Johor Bahru Mall. Jom. Jangan lupa kita jumpa anda di sana. Hanif pun akan ke sana juga. Betul. Okey. Kami dah berada di penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi terus bersama kami dan memberikan sokongannya. Esok kita akan bawakan, ini sangat menarik sebab ada pembentangan belanjawan dan beritahu bahawa ada kenaikan gaji minimum kan? Ya, kenaikan gaji ke RM1,700. Ya. Ada banyak perdebatan yang berlaku. Adakah cukup, tidak cukup? Kita akan bincangkan segalanya esok. Yang penting anda semua jaga diri. Tol percuma hari ini bukan bermaksud anda boleh secara percuma sahaja memandu dengan tidak berhemah di atas jalan raya. Rancang perjalanan anda nak balik kampung, bercuti ataupun tidak, di ibu kota dan sebagainya. Yang penting kita sambut Hari Perayaan Deepavali dengan penuh semangat muhibah. Okay? Ya, insyaAllah esok saya bersama dengan anda semua juga di Brickfields untuk membawakan kemeriahan apa yang berlaku di sana, persiapan dan segalanya bersempena dengan Deepavali. Terima kasih semua. Saya Sofia. Saya Hanafi. Senyum selalu. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye. Selanjali wallet langgali ampavella gompalachi enni baataya manas naranji